Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam SKB kali ini. Dalam episod SKB kali ini, aku nak ceritakan pengalaman aku sewaktu aku berusia sama ada 11 atau 12 tahun, lebih kurang begitulah. Pada masa tersebut bapa aku merupakan seorang ahli jawatan kuasa surau. Jadi bapa aku memang mempunyai kunci untuk segala pintu yang ada dekat surau tersebut. Dan pada masa tersebut ada banyak program-program untuk kami kanak-kanak. Ada kelas agama, kelas fardu ain lah, kelas fardu ain. Kemudian setiap Jumaat ada ustaz yang datang. Ustaz ni nama dia Ustaz Hafiz. Pada masa tersebut ni salah seorang daripada guru aku juga. Sekarang beliau sudah mempunyai yayasan beliau sendiri di Jenderam, yang mana yang familiar, Yayasan Al-Jendrami. Sekarang orang panggil dia Pak Syekh. Kemudian aku ada seorang lagi ustazah, yang mana ustazah ni mengajar aku mengaji. Dan aku ada seorang lagi ustaz, yang mana ustaz ni mengajar aku untuk hafazan. Okey. Jadi berbalik kepada cerita tadi Jadi antara program dekat surau ni juga ada program di mana kami kanak-kanak diajar untuk bagaimana untuk menjadi imam, bagaimana untuk menjadi bilal. Ada program untuk memandi dan mengkafankan jenazah, apa yang perlu dibuat. Jadi itu semua program-program yang bagus untuk kami anak-anak muda waktu tu. Ni bukan anak muda ni, memang muda belia lah, belum remaja pun lagi. Okay. Jadi nak jadikan cerita, aku ni kerap lah ahli jemaah tetap karya di surau tersebut. Ini sewaktu aku duduk di Ceras dahulu. Dulu aku juga kerap berjemaah, terutamanya subuh dekat surau tersebut. Dan cerita ini adalah cerita berkenaan salah satu pengalaman aku waktu aku ke surau tersebut untuk solat subuh berjemaah. Jadi pada hari tersebut kalau tak silap aku, ianya adalah hari Sabtu. Biasanya hari cuti sekolah, Sabtu dan Ahad memang aku akan pergi ke surau untuk berjemaah subuh. Aku keluar daripada rumah kebiasaannya pada jam 5.30. Dan biasanya aku berjalan kaki. Tak jauh sangat surau tu daripada rumah aku, lebih kurang 1 km. Jadi aku berjalan kaki. Dan sewaktu aku sampai di surau tersebut, surau ni mempunyai dua pintu. Satu pintu kecil, satu pintu utama yang besar. Jadi aku selalu masuk ikut pintu yang kecil ni. Jadi pintu kecil ni aku kena menaiki anak tangga. Kemudian aku perlu buka gate dan aku sudah lalu di tepi surau tersebut. Jadi sewaktu aku nak sampai ke surau ni, bila aku sampai tu dalam lebih kurang hampir jam 6 lah. Belum lagi pukul 6, hampir jam 6. Hampir masuk waktu solat subuh. Dan keadaan surau masih gelap gulita. Maknanya tiada jemaah lain yang dah sampai pada masa tersebut. Jadi aku pun berjalan dan sebelah kiri aku adalah surau. Ini adalah walkway dia lah. Walkway dia. Dan sebelah kiri surau. Dan aku akan melalui kawasan tertutup dahulu, yang mana kawasan tertutup ni ialah confined space surau tersebut, dan kemudian ianya akan kawasan terbuka. Jadi sewaktu melalui kawasan terbuka ni, aku terperasan tapi aku tak tengok betul-betul. Aku just nampak macam ada seorang jemaah yang berserban, berjubah sedang solat. Jadi aku pun cuma bercakap dalam hati je lah, Alhamdulillah dah ada jemaah yang sampai. Tapi dia tak buka lampu, tak apa, cuma dalam gelap tu saja. Jadi aku nampak tak nampak macam tu kan. Jadi aku pun terus berjalan. Ni surau sebelah sini, dan aku berjalan di tepi ni, dan aku pusing. Dan aku buka pintu, ada pagar kecil lah untuk masuk ke dalam surau, ke dalam open space ni. Jadi aku tak memerhatikan ke bahagian hadapan terus. Aku terus buka lampu, kerana suis lampunya berada dekat, betul-betul dekat ada salah satu tiang tu, dan di depan tiang tersebut adalah tempat untuk mengambil wuduk.
Jadi aku buka lampu, aku letakkan songkok aku dekat atas para atas tu, dan aku pun terus mengambil wuduk. Jadi selesai aku ambil wuduk, barulah aku dongak kepala untuk nak ambil aku punya songkok ni tadi, dan aku perhatikan tak ada orang. Jadi pada masa tersebut agak seram juga. Bulu roma aku agak meremang kat lah pada masa tersebut kan, macam sebab aku rasa macam aku confident macam aku ternampak ada seseorang tadi yang sedang solat, tapi sekarang ni dah tak ada. Tapi aku buat tak reti je, dan aku terus selok ke kocik aku mencari kunci untuk pintu surau. Jadi setelah aku buka pintu surau ni, aku ke bahagian belakang dahulu kerana suis lampu semua terletak di bahagian belakang sini. Jadi aku onkan semua lampu dan aku onkan beberapa kipas. Jadi sementara menunggu jemaah-jemaah lain untuk hadir tu, aku cuma duduk sajalah di satu sudut. Alhamdulillah tiada apa-apa yang berlaku pada masa tersebut. Kemudian pada masa tersebut lah waktu subuh masuk dalam lebih kurang jam 5.58, 5.59 macam tu lah. Jadi bila waktu tu sudah masuk, aku pun terus membuka pintu ke bilik azan. Aku onkan mic, amp apa semua, dan aku azan. Sesudahnya aku azan, aku keluar. Kemudian aku pun duduk sementara menunggu kehadiran jemaah-jemaah yang lain. Jadi pada pagi tersebut nak dijadikan cerita, aku sudah menunggu sehingga jam 6.15 pagi, tapi masih belum ada seorang jemaah pun yang hadir. Jadi aku pun membuat keputusan untuk menunggu lagi 5 minit. Manalah tahu kod-kod jika ada jemaah lain yang hadir kan. Jadi minit berganti minit, jam sudah menunjukkan 6.20 pagi. Jadi aku pun terus bangun dan aku cakap mungkin hari ni tak ada orang lain yang datang. Jadi aku terus ke saf yang pertama, bukan di tempat imam di saf yang pertama. Kemudian aku pun mengangkat takbir, Allahu Akbar. Selesai aku mengangkat takbir, semasa aku membaca doa iftitah, kedengaran ada suatu suara di belakang aku yang turut mengangkat takbir, Allahu Akbar. Jadi aku bersyukur dekat dalam hati. Pertama, Alhamdulillah dapat juga berjemaah, tapi pada masa yang sama aku jadi panik sikit. Aku agak berpeluh jugalah pada masa tu kan, sebab aku kena imamkan jemaah untuk solat subuh. Jadi ianya pengalaman yang terus terang aku katakan, ianya pengalaman pertama aku mengimamkan jemaah untuk solat subuh. Solat zuhur, asar, maghrib, isyak tu dah biasa, tapi solat subuh ni walaupun dia hanya 2 rakaat, tapi dia istimewa sebab dia ada doa kunut. Jadi aku berpeluh jugalah, sebab walaupun kita hafal apa semua, tapi bila kita mengimamkan orang lain, kadang-kadang panic attack tu kan, dia jadi menggelabah tu, takut tersalah bacaan. Tapi aku kuatkan diri, aku kata insyaAllah boleh ni. Jadi aku pun terus membaca Al-Fatihah. Kira aku baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sehingga habisnya Waladdallin. Sesudah Waladdallin ni, kebiasaannya lah akan makmum akan mengaminkan. Jadi pada masa tersebut, suara mengaminkan tu adalah sangat ramai. Jadi aku semakin panik. Terus terang aku katakan, aku punya baju Melayu pada masa tersebut, belakang ni semua basah, aku berpeluh-peluh. Dan itu adalah salah satu solat subuh aku yang paling aku rasa aku tak khusyuk manalah kan. Sebab macam-macam berfikir, kata ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah, janganlah aku tersalah baca kan.
Dan bear in mind, pada masa tersebut aku berusia 11 atau 12 tahun. Okay, jadi bila dah ramai macam tu, aku pun macam ini dah ramai ni. Ni bukan ego orang dewasa, ni ego kanak-kanak ni kan. Dia cakap takkan aku nak baca surah Al-Ikhlas kan. Jadi aku pun meneruskan, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahda wallazi akhrajal mar'a, dan seterusnya sehingga habis. Alhamdulillah, waktu aku nak rukuk tu, Allahu Akbar, terdengar makmum, suara makmum yang mengikut Allahu Akbar. Ramai, bunyinya memang bunyi yang sangat ramai. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, dengar di belakang Rabbana walakal hamd. Memang ramai. Dan terus sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian aku naik balik kan. Bila naik balik, aku pun continue balik baca Al-Fatihah. Dan di saat waktu nak mengaminkan tersebut, memang bagi aku lebih ramai daripada rakaat yang pertama tadi. Aku merasakan sepertinya saf yang ada di belakang aku, remaining saf ni adalah penuh sepenuh-penuhnya. Jadi aku, dalam hati aku pada masa tersebut, macam aku cakap tadi, ianya adalah solat subuh yang paling aku tak khusyuk sekali. Dalam hati aku pada masa tersebut, aku cakap, Masya Allah, first time aku solat subuh seramai ini. Ini ramai sangat ni. Jadi aku pun terus baca Al-Fatihah yang aku dah aminkan tadi. Aminnya ramai. Kemudian aku membaca surah. Baca surah pun takkan nak surah pendek kan. Belagak betul masa tu kan. Bukanlah belagak, kira kita budak kan, nak tunjuk macam aku pun boleh ni gitu kan. Jadi surah kedua aku baca, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhi yawma izin khashi'ah, dan seterusnya sehingga habis. Kemudian aku pun rukuk, Allahu Akbar, terdengar kat belakang Allahu Akbar, dan kemudian naik Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Jadi kemudian aku pun mengangkat tangan untuk membaca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, dengar kat belakang, amin. Memang ramai seramai-ramainya. Wa'afina fi man afait, amin. Ramai. Aku dah panik betul lah masa tu, macam ya Allah, janganlah aku tersasul baca doa kunut ni kan. Dan Alhamdulillah aku berjaya manage sampai habis. Kemudian aku pun teruskan solat sehingga selesai. Dan waktu tahiyat akhir, aku pun Assalamualaikum warahmatullahi. Aku tengok sebelah kanan ni, tapi aku tak menjeling ke belakang. Aku hanya tengok sebelah kanan ni saja. Dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri. Dan aku tidak berpusing ke belakang, aku hanya menghadap ke depan sahaja. Jadi aku habiskan segala zikir apa semua. Kemudian tiba waktu untuk berdoa. Waktu aku berdoa pun perkara yang sama berlaku. Contohnya macam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, amin, terdengar kat belakang. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, amin. Setiap doa aku diaminkan. Aku macam ya Allah, subhanallah kata kan. Aku biasa solat yang mana bila kita tengah membaca doa tu, biasanya amin tu hanya untuk orang kata rangkap yang sampai rangkap ke-5, ke-6, kemudian antara dengar tak dengar ada aminnya kan. Ini sampai habis, aminnya tu konsisten, maintain, kuat, jelas didengari tau. Dan keadaan aku pada masa tu usah dikenang lah. Ketiak semua habis tu, berpeluh, berjeruk ni mengalir-ngalir peluh ni kan.
selesai saja aku doa, kira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian aku tekapkan kedua tapak tangan aku ke muka dan aku pun berpaling ke belakang untuk nak bersalaman dengan para jemaah. Apa yang mengejutkan aku waktu aku berpaling ke belakang adalah tiada seorang jemaah pun yang berada di belakang aku pada waktu tersebut. Remang rumah aku. Jadi sebagai seorang budak yang berumur 11 atau 12 tahun pada masa tu, memang hilang sekejap lah jantung. Itu terus terang lah aku katakan, memang hilang sekejap. Macam ya Allah, tadi ramai dengar mengaminkan doa, lepas tu dengar time waktu solat Allahu Akbar, waktu selepas surah Al-Fatihah, amin. Mana pergi semua orang ni? Aku jadi macam, apa benda ni? Apa yang berlaku ni kan? Jadi bermacam-macam bermain dekat fikiran aku. Dan of course benda-benda yang negatif semua dah datang kan. Jadi aku pun tak ada berlengah-lengah lagi. Aku terus seluk kunci aku ambil kunci. Aku pergi kunci pintu bilik azan tadi. Aku dah kunci pintu bilik azan, aku tutup tingkap semua. Kemudian aku switch off semua switch lampu dan kipas yang aku buka tadi. Kemudian aku keluar daripada surau yang bahagian dalam. Aku kuncikan pintu. Kemudian aku terus menuju ke tempat wuduk. Aku switch off lampu dekat bahagian luar. Kemudian aku tutup pagar kecil dalam surau dan aku melangkah keluar. Sewaktu aku melangkah keluar daripada belakang surau tu, ini adalah pagar utama tau. Daripada pagar utama ni, aku boleh ternampak kelibat manusia-manusia, rupa macam manusia lah. Ada kepala, ada kaki, ada tangan semua. Tetapi mereka semua berserban, berjubah, berjalan, berbondong-bondong. Jadi ini aku nampak macam, dia orang ni ke tadi? Tapi kenapa bila aku berpaling tadi tak ada siapa-siapa kan? Jadi bermacam-macam bermain di fikiran aku pada waktu tersebut. Jadi aku pun macam, okeylah, tak mau fikir panjang lagi dah. Aku terus nak balik rumah. Aku nak balik rumah je pada masa tu. Aku tahu aku nak balik rumah. Jadi aku terus kira keluar daripada sini. Aku terus pusing ke tepi surau ni dan ke pintu pagar kecil ni. Aku tutup pintu pagar kecil tu, aku turun anak tangga, jejak aja kaki aku dekat tar, aku terus sprint balik sampai rumah. Sesampainya di rumah, masa tu bapa aku tengah bersiap-siap nak pergi kerja. Bear in mind ni, masa tu hari Sabtu kerja separuh hari. Jadi bapa aku pun dia tengok, dia cakap, awak muka hang pucat lesi ni kan. Dia cakap, aku pun ceritakan apa yang berlaku kat bapak aku. Bapak aku hanya diam je lah macam, tak ada apalah kot tu mungkin mainan perasaan hang je kot. Jadi aku pun okeylah, tak apalah, tak ada masalah apa-apa. Jadi aku pun hari tu aku teruskan seperti biasa. Dan kebetulan malam tu aku ada kelas hafazan dengan salah seorang ustaz yang duduk berhampiran juga dengan rumah aku. Jadi waktu aku pergi ke kelas hafazan ni, yang mana ianya aku, adik aku, bapa aku kan, kita orang pergi ke rumah lah, ni belajar dekat rumah kan. Jadi bapa aku pun, dia pun bagi tahulah kepada ustaz ni. Dia kata, ustaz, ni anak saya ni pagi tadi sekian-sekian benda berlaku apa semua kan. Jadi ustaz ni pun dengar lah kan. Jadi aku pun perasaan ingin tahu, cakap, siapa ustaz yang ada? Memang jelas kedengaran suara mereka. Jadi ustaz pun, dia pun cuma bagi tahu mungkin itu jin Islam lah kot. Tak ada benda lain lagi lah. Kalau iblis syaitan ni memang dia orang tak semayangnya. Dan kita kena ingat, jin dekat luar sana ada yang kafir, ada yang Islam. Jadi kemungkinan besar ini adalah para jin Islam. Jadi alhamdulillah lah, dapatlah pahala berjemaah pada pagi tersebut, ustaz tu cakap. Jadi aku pun macam, betul ustaz. Jadi aku ada banyak lagi soalan nak bertanya. Jadi ustaz ni terus potong cakap aku dan kata, macam ni je lah, kita hidup dekat muka bumi Allah ni, bukan kita sahaja, ada hidupan-hidupan yang lain.
ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada jin, ada syaitan, dan ada iblis. Dan kena ingat, di kalangan jin ni ada yang Islam. Jadi tiada apa yang perlu kau persoalkan. Dan beliau menyatakan bahawa perkara ini bukan kali pertama yang dia dengar. Dia sendiri pun menceritakan bahawa dia pun mempunyai pengalaman sedemikian sewaktu dia menuntut di Al-Azhar dulu apa semua kan. Jadi dia berkongsi cerita dia apa semua. Jadi aku pun macam legalah sikit hati, kata kan. Yelah, budak-budak, bila kau budak kau mempunyai semangat inquiry yang tinggi. Lepas tu ustaz aku pun sempat berseloroh dengan aku kan. Kata, so macam mana? Okey ke? Doa aku not alright, tak ada masalah. Alhamdulillah ustaz, kata. Tak ada gagap, cun, cantik. Dia kata macam ni lah anak murid aku kan. Kata kan. Jadi itulah serba sedikit perkongsian pengalaman yang pernah aku alami dulu. Nak kata pandai sangat, aku ni tak adalah pandai sangat, cuma aku boleh berkongsi sajalah. Dan ianya juga terpulang kepada penerimaan masing-masing. Yang boleh terima, yang tak boleh terima, aku tak boleh buat apa-apa. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, dan kalau ada kekurangan apa semua, ianya daripada aku. Okay? Jadi setakat ni dulu video kita untuk malam ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kita berjumpa di dalam siri SKB selanjutnya, InsyaAllah. Yeah.